Assalamualaikum, salam sejahtera. Kapten Rais, founder, trainer program Lemak Tulin. Tahniah kepada beribu peserta program Lemak Tulin 2022 kerana berjaya ubah badan daripada gemuk ke kurus dan daripada terlampau kurus kepada berisi. 2023, korang masih lagi gemuk? Tak apa, biar je. Gemuk kan cute, bentuk badan macam belon. Korang kan suka, jalan pun susah, nak solat pun payah, badan cepat penat, cepat mengantuk, macam-macam penyakit pun senang datang. Mungkin juga korang suka badan korang dihina dan dikutuk. Ataupun 2023 ni badan korang masih lagi terlampau kurus. Biar je. Sebab korang kan suka badan korang sekeping macam plywood. Orang hina kutuk badan korang sampai kata korang ni macam ambil barang. Tapi untuk 2023 ni, kalau korang nak ubah badan korang, boleh join program virtual 7 hari Lemak Tulin. Kita akan guide cara yang paling simple untuk ubah badan korang melalui pemakanan yang paling murah, paling sedap dan tak perlu berlapar. Senaman yang mudah dan ringkas, tak perlu apa-apa alat. Boleh buat dekat rumah atau dekat mana-mana sahaja dan tak ganggu pekerjaan atau rutin harian korang. Bukan tu je, banyak lagi tips yang akan kita ajar. Yang penting metod kita semuanya natural, sesuai untuk lelaki dan perempuan, tak kira umur, tak kira berat badan ataupun bentuk badan korang. Walaupun korang tengah ada injury ataupun tengah ada penyakit, korang akan nampak perubahan yang paling pantas dalam masa seawal 7 hari sahaja. Harga masih murah, tak pernah naik, RM89 sahaja. Money back guarantee kalau dalam 7 hari tak ada kesan dekat korang. Batch Januari dah dibuka, boleh klik link untuk daftar. Bolehlah juga nak target untuk ubah badan korang sebelum Hari Raya Taudi. Slot terhad, masa terhad, jangan menyesal atau terlepas peluang ni. Join sekarang program Lemak Tulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para pendengar. Kembali lagi kita dalam rancangan podcast Sosiawara untuk edisi kenegaraan. Ya, untuk topik kita pada hari ini, kita bawakan satu topik yang lain daripada lain. Apakah topiknya? Kita akan tunggu sebentar lagi. Kita telah bawakan seorang tetamu khas yang boleh juga kita gelarkan dia sebagai seorang content creator, ataupun zaman sekarang ni kita panggil apa? YouTuber lah. Gitu. Dan yang uniknya adalah video-video yang dibuat naik oleh beliau merupakan video yang berilmiah seperti kesihatan, dan yang paling menariknya, dia memang kenalah dengan konsep kita hari ini. Video yang berkaitan dengan UDM ataupun generalnya adalah pasal tentera lah. Sebab topik kita pun mungkin Bah dah cakap tadi, sebab pendengar mesti tunggu-tunggu kan apa topik kita. Saya terlupa lah. Biar saya bagi tahu. Topik kita adalah tentera antara kerjaya dan pengorbanan. So dekat sini, para pendengar, kita bawakan kepada anda semua Kapten Rais Hamid. Assalamualaikum. Dia merupakan seorang pegawai TUDM, bekas pegawai TUDM, yang mana kita akan kongsikan pandangan, masalah dan juga solusi berkaitan topik kita yang mana Aiman telah sebutkan tadi, antara kerjaya ataupun pengorbanan. Betul tu. Okeylah, kita sembang banyak pun tak guna. So, Kapten Rais, marilah kita cerita sikit tentang background Kapten sendiri dan juga cerita sikit tentang macam mana sebenarnya Kapten boleh menceburi bidang TUDM ni. Masuk sebab keluarga ke, sebab minat ke, sebab patriotik sangat ke? Kongsi sikit Kapten. Baik, Assalamualaikum adik-adik daripada UiTM. Saya akan jawab short and sharp je. Saya Kapten Rais Hamid TUDM, seorang pesara tentera, berkhidmat selama 14 tahun di dalam TUDM. Saya ada mencuburi lebih kurang banyak bidang juga dalam TUDM ni, di mana pada awalnya saya adalah seorang juruterbang, tapi disebabkan saya mengalami kecederaan di buku lali, jadi saya terpaksa di-groundedkan kalau dalam bahasa TUDM lah, ataupun saya ditukarkan cawang kepada cawang kawal dan lapor, untuk lagi spesifik di cawangan radar lah. Jadi saya dalam TUDM, saya pernah bekerja di pelbagai peringkat, dari peringkat yang paling bawah kepada peringkat paling tinggi, iaitu peringkat strategik TUDM, di mana saya bekerja sebaris dengan Parlimen Tentera Udara selama 2 tahun dekat Kementerian Pertahanan. Jadi kenapa saya menceburi bidang tentera ataupun kenapa saya masuk TUDM? Pada asalnya saya berniat lepas sekolah saya tak nak susahkan mak bapak saya. Sebab mak bapak saya bukanlah orang yang senang, dan juga kalau nak difikirkan, kalau saya memilih untuk nak sambung belajar dan sebagainya, saya ni mungkin skeptik sikit lah. Saya fikir nanti mak bapak saya nak kena bayar yuran, nak kena bersusah payah, panjat sana sini nak dapatkan beasiswa pinjaman.
Jadi saya ni jenis fikir tak apalah, aku tak nak susahkan mak dan bapak aku. So sambil-sambil saya buat research apa semua. Sebab zaman dulu kita tak bergantung sangat dengan internet. Kita selalu buka paper, buka surat khabar untuk tengok iklan. Jadi nampaklah iklan. Kat situ dia tulis tawaran untuk menjadi juruterbang UDM. Kebetulan pula saya punya filem kegemaran saya cerita Top Gun yang Tom Cruise berlakon tu pada tahun 1996. Bukan Top Gun yang baru ni, Top Gun yang mula-mula sekali. Jadi bila dah nampak tu, saya pun tanpa membuang masa, saya kompos segala apa yang diperlukan, CJ dan sebagainya. Terus saya hantar permohonan dan alhamdulillah tak lama lepas tu saya dipanggil untuk temuduga selama 2 minggu dekat Kolej Tentera Udara. Alhamdulillah, dipendekkan cerita, saya pun dapat lulus dan saya pun melapor diri dekat Kolej Tentera Udara di Wisma Pegawai Kadet sebagai pelatih, yang mana pada waktu itu TUDM dan UTM diorang adakan macam joint venture di mana kita orang sambil jadi askar sambil belajar. Lebih kurang konsep dia macam UPNM sekarang lah. Jadi pada waktu itu hanya satu kursus saja yang ditawarkan, iaitu kejuruteraan aeronautik, dan memang intake itu adalah intake untuk menjadi seorang juruterbang lah. Dan alhamdulillah saya training selama 4 tahun dan kemudian terus saya dimasukkan ke dalam pusat latihan terbang 1 dan saya training as a pilot dan seterusnya lah, sampailah saya grounded, sampailah saya ditukarkan cawang dan sampai saya berkhidmat selama 14 tahun lah dalam TUDM. Alhamdulillah. Wow. Panjang lebar tapi Panjang. menyayat hati. Betul. Sedihlah Sebab macam kita ni. dengar pengorbanan Kapten, perjalanan dia satu-satu bukan Ya. mudah. Bak kata pepatah, kecil-kecil macam sikit-sikit, bukan sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Tapi betul juga macam Ali cakap apa tadi? Susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi Gitu. itulah bila kita ada suatu cita-cita yang kita memang lama kita betul-betul kita nak capai benda tu, tiada jalan mustahil untuk kita. Kita akan cari dan sampailah dapat. Betul tu Aiman. Ya, okey, jadi daripada apa yang Kapten kongsikan sebentar tadi, mengapa Kapten memilih TUDM sebagai suatu kejayaan, kita nak tanya jugalah. Okey, Kapten, sekarang ni kita tengok kan banyak isu kalau kita nak throwback satu-satu kan, berkaitan dengan nilai patriotisme yang semakin luntur dalam kalangan masyarakat. Macam kita tahu, orang banyak mempermainkan isu-isu yang berkaitan dengan kenegaraan. Macam ada orang sengaja terbalikkan jalur gemilang. Lepas tu yang banyaklah saya tengok dekat media sosial, macam orang hina yang di Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong pun dihina kan. Jadi pada pandangan Kapten sendiri kan, apa respon Kapten terhadap isu-isu berkaitan dengan benda ni? Pada saya lah, senang. Setiap rakyat Malaysia perlu ada semangat cintakan tanah air. Sebab dalam dari sudut agama pun memang itu yang diajarlah. Rasulullah sendiri sayangkan tanah air dia, asal usul dia. Dan saya rasa rakyat Malaysia sekarang ni, diorang kena bersyukur. Sebab apa? Saya sendiri, macam mana saya boleh cintakan tanah air sampai saya boleh ada perasaan nak korbankan diri, korbankan keluarga, korbankan masa, tinggalkan family jauh-jauh, bertarung nyawa, bersabung nyawa dekat atas masa fly. Saya belajar cintakan negara daripada orang kata perjalanan yang susah, berguling-guling, berdarah-darah, sampai kena tumbuk, kena belasah, barulah diterapkan, okey, aku kena sayang negara aku. Sambil-sambil itu juga kita orang didedahkan dengan sejarah macam mana pejuang-pejuang masa zaman Merdeka, masa zaman Jepun, zaman tok nenek kita, berperang dengan komunis, berperang dengan Jepun dan sebagainya. Macam mana kita punya pemimpin-pemimpin terdahulu nak berjuang untuk nak capai kemerdekaan. Jadi pada saya, yang isu hina-hina yang di Pertuan Agong semua ni, semua tu saya tak tahulah, mungkin dorang ni membangkitkan isu-isu macam tu mungkin sebab hanya sekadar konten, ataupun mungkin sekadar nak perhatian, ataupun dorang ni sekadar nak rebel. Dorang ni ada bersifat rebellious, sentiasa ada rasa tak puas hati dan sebagainya. Kalau kita nak tengok pun, bukan saja Malaysia lah, semua negara dalam dunia ni akan ada satu puak yang dia sentiasa tak puas hati dengan sistem pemerintahan. Bak kata, ada satu pepatah yang saya pernah dengar, haters gonna hate. Dan memang dalam Islam pun, dalam Quran pun memang ada cakap, memang ada satu golongan ni dia dicipta untuk membenci. Jadi kita tak boleh nak buat apa. Tapi sebagai rakyat Malaysia juga, bila kita nampak benda-benda macam tu, kita jangan buat diam lah. Kita kena mempertahankan, kita kena backup lah negara kita. Itu daripada sudut pandangan saya lah.
Okey, jadi kesimpulan yang kita boleh buat daripada kapten, so kita tak boleh berdiam diri demi untuk mempertahankan tanah air kita. Macam kapten sendiri cakap, kapten berkorban untuk negara, sambil tu kapten juga tinggalkan family kapten, bukan tinggal tapi sebagai seorang tentera kita berkorban, kita keluar beroperasi kan. Jadi dari pandangan seorang bapa ataupun keluarga sendiri, apakah implikasi yang berlaku kepada keluarga sepanjang kapten selalu keluar beroperasi, berkhidmat demi TUDM? Seperti yang kita tahu, macam saya pernah tengok kat TikTok, ada salah seorang isteri daripada tentera selalu meluahkan perasaan sedih bila suami dia selalu tinggalkan dia. Dia rasa macam bukanlah terabai, tapi seorang isteri perlu rasa kasih sayang suami berada di sebelahnya. Okey. Kalau daripada sudut keluarga saya lah, kalau nak diceritakan daripada zaman saya mula-mula fly, saya tak kahwin lagi. Mak saya setiap kali nak fly, setiap kali tu dia menangis. Dia akan tunggu depan telefon. Masa saya mula-mula nak take off, dia akan call saya akan call, saya cakap saya nak fly. Dia akan tunggu depan telefon sampailah saya mendarat, saya call, baru dia akan lega. Jadi itu salah satu juga pengorbanan tu, bukan sahaja daripada sudut saya yang menjadi tentera, tapi juga daripada sudut keluarga dan orang-orang di sekeliling saya lah, termasuklah ibu bapa saya, keluarga saya, isteri saya, anak-anak. Jadi itu benda yang dorang kena terima. Tapi jangan risau, setiap pengorbanan tu insya-Allah akan dikurniakan ganjaran yang lebih lah. Okey Kapten, terima kasih atas jawapan yang kita semua, saya rasa memang sebilangan masyarakat Malaysia ni nak tahulah kan, daripada perspektif tentera tu sendiri. Sebab tak habis-habis macam anggota keluarga kan. So macam daripada orang itu sendiri, macam mana lah kan, apa yang dia orang rasa macam tu. Apakah kejadian ataupun momen yang paling sedih ataupun menyayat hati, ataupun macam fight for the country macam tu kan. Apa yang tak boleh Kapten lupakan? Macam kita tengok dalam TV, macam ada dia punya kawan kena tembak ke, macam tu. Ada macam tragic sangat ke, macam apa yang paling tak boleh dilupakan? Ada. Macam tu. Ada, sangat sedih. Saya lupa tahun bila, tapi lebih kurang tahun 2016 macam tu lah. Sewaktu itu kawan baik saya, sahabat saya sedang menjalankan operasi bersama-sama dengan jurulatih yang lagi senior lah, jurulatih penerbangan. Mereka berdua menerbangkan pesawat Hawk 108 dekat kawasan Terengganu macam tu. Tak ada apa-apa yang pelik. Sewaktu mula-mula nak menerbangkan pesawat tu, okey apa semua, dengar dorang call daripada bilik operasi, dengar dorang borak-borak dengan tower, dengan controller dan sebagainya. Tiba-tiba terdengar dekat comms ataupun dari bilik communication tu, terdengar distress call. Distress call tu adalah panggilan kecemasan yang dilakukan oleh pilot lah dengan tower. Kemudian kami pun tertunggu-tunggu dapat berita yang mengatakan bahawa pesawat itu telah pun terhempas dekat hutan lah. Dan kemudiannya kebetulan pula kawan saya yang seorang lagi, dia adalah seorang pilot chopper ataupun helikopter, yang mana diorang akan menjalankan misi menyelamat lah ataupun search and rescue. Jadi diorang terbang ke kawasan pesawat tu terhempas, dan sewaktu diorang pergi ke kawasan terhempas tu, sambil-sambil tu diorang update dekat dalam WhatsApp group. Call sign kawan saya yang terhempas tu, kita orang panggil dia Panjang, ataupun nama manja dia lah Panjang. Nama dia Muhammad Hasri. So cakap, nampak tak Panjang? Dia sampai je, kejap aku tak sampai lagi. So bila sampai je, nampak Panjang gerak-gerak tu. Dia nampak dia tersangkut, dia pakai parachute, payung terjun, dan payung terjun dia tersangkut dekat pokok. Jadi nampak bila helikopter dekat, so disebabkan angin tu nampak macam dia bergerak-gerak. So kita orang dapat WhatsApp group tu daripada pilot chopper. Dia cakap, okey, alhamdulillah Panjang gerak-gerak lagi. Okey, alhamdulillah. Okey, cepatlah selamatkan. So bila search and rescue tu turun hantar, so tiba dia cakap, Panjang dah tak ada dah. Aku pelik sebab sedih.
Sorry. Tak apa, Captain. Take your time. Okey, kepada para pendengar, mari kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Captain punya kawan. Ya, pada Allah yarham, semoga ditempatkan di kalangan orang beriman dan dicuturi rahmat ke atasnya. Sorry Tak apa. Apa Captain? Saya tak boleh teringat. Sebab rasanya squad saya dia je meninggal. Squad saya 69 orang total, dia je meninggal. Okey. So selepas itu dorang pergi selamatkan dan kemudian terus hantar untuk naik aircraft, untuk hantar ke kampung untuk dijalankan proses yang seterusnya lah, solat apa semua. Dan kebetulan kami ni, kalau satu squad ni ramai-ramai sebab kami ni bersepah-sepah dalam TDM. So ada yang dekat Sabah, ada yang dekat ni. Jadi bila ada situasi yang macam ni, masa ni je lah yang kami nak berkumpul, nak menyatukan squad kami yang dah bersepah-sepah ni kan. Jadi semua berkongsi rasa sedih lah. Sebab arwah ni dia kalau nak tahu, dia semasa kursus penerbangan asas, dia adalah pemenang anugerah penerbang terbaik ataupun pelatih penerbangan yang terbaik lah. Jadi dia pun jenis yang humble, walaupun orang semua tahu dia adalah seorang pilot yang hebat, pandai, tapi dia tak pernah belagak. Dan dia sentiasa encourage kawan-kawan dia, sentiasa bagi sokongan dekat kawan dia yang kadang-kadang ada yang down, ada yang mental. Macam saya sendiri pun, time tu saya bujang, saya ingat lagi last saya jumpa dia setahun sebelum tu, dia ada meeting dekat KL, dia berpangkalan dekat Kuantan. So dia tumpang bilik saya. Dia cerita yang dia ni baru je settle masalah duit, dia ada credit card banyak. So dia cakap dekat saya, lepas ni kau janganlah ada credit card apa semua, aku dah settle lah credit card aku. Lepas ni kau ni apa semua kau rancang. So memang dia seorang sahabat yang sangat baik lah. Dan dia juga menjadi rujukan kepada kawan-kawan TDM yang lain lah. Kalau ada masalah penerbangan ke apa, orang akan refer dekat dia lah. Tu satu benda yang tak dapat dilupakan. Dan dia pula meninggal sewaktu tengah menjalankan operasi. Jadi itu juga boleh menjadi, orang kata, penanda aras bagaimana seorang yang tinggalkan keluarga. Dan kebetulan pula dia baru je dapat anak yang pertama. So memang lagi sangat sedih lah. Tapi Alhamdulillah, daripada isteri pun faham, isteri pun dah bersedia. Macam kami punya keluarga pun sentiasa bersedia sekiranya apa-apa yang tidak diingini berlakulah. Jadi Alhamdulillah yang beliau menjadi kita orang punya benchmark lah. Kalau dalam TDM ni, siapa yang boleh jadi rujukan, orang yang berkorban dan sebagainya, arwah lah. Okeylah, apa yang Kapten kongsikan tadi mengenai kejadian ataupun insiden yang menimpa kawan kepada Kapten, Allah yarham, itu memang satu insiden yang bagi saya cukup tragis dan menyedihkan ya. Sebab kita tahu bila kita menyarung uniform, tak kisahlah apa-apa uniform sekalipun, kita mempunyai satu tanggungjawab yang besar. Jadi macam Kapten sendiri kan, bila Kapten menjadi seorang ataupun orang kata sebagai wira negara, barisan hadapan, jadi apa pandangan Kapten sendiri tentang kejayaan sebagai seorang tentera ni? Walaupun kita tahu banyak sangat cabaran, pengorbanan yang kita perlu lakukan, macam kita tinggalkan keluarga demi menjalankan misi dan lain-lain. Jadi apa pandangan Kapten lah mengenai kerjaya sebagai seorang tentera ni? Saya bagi tips lah terus. Mungkin sekarang ni ramai anak-anak muda yang sangat suka, berminat nak masuk tentera. Pasal ada banyak filem-filem tentera pun keluar. Ada cerita Air Force The Movie, ada cerita Pascal, nanti nak keluar misi Bakara dan sebagainya. Jadi menarik minat anak-anak muda untuk masuk TDM ataupun tentera darat, tentera laut lah. Tips saya senang je. Nak masuk tentera, sekarang ni kita banyak dipengaruhi oleh social media. Dan kita pula diomong-omongkan dengan hidup nak kena gaji banyak dan sebagainya. Jadi ramailah berpendapat, masuk tentera ni sebab gaji stabil, sebab gaji tinggi. Okey, nasihat saya sebagai seorang yang dah berpengalaman dalam tentera, nak masuk tentera, niat pasal gaji tak ada masalah. Tapi letaklah perkara tu di tempat yang kedua. Okey, percaya rezeki itu ditentukan Allah.
as long as kita bekerja dengan ikhlas, rezeki tu akan datang secukupnya. Yang paling penting adalah kita masuk sebab kita minat, sebab kita bersedia. Tanamkan minat tu daripada awal. Mungkin waktu form 3, form 4 dah mula dah tanamkan minat. Aku sayangkan negara, aku bersedia nak menjadi benteng pertahanan negara, aku dah bersedia nak menjadi frontliner dan sebagainya. Sebab kalau masuk bukan sebab minat, insya-Allah akan terkandas di tengah jalan. Sebab dah ramai dah kawan-kawan saya sendiri 69 orang tu, ada je 4-5 orang masuk disebabkan nanti aku kerja ada pencen, gaji aku tinggi, apa sebagainya. Tapi bila ada cabaran-cabaran yang datang, baru diuji sikit diorang punya kekuatan mental. Ada yang lari, ada yang minta berhenti dan sebagainya, ada yang sengaja buat gila sebab nak berhenti, ada yang terlibat dengan kes-kes dadah dan sebagainya hanya disebabkan nak berhenti daripada tentera. Jadi orang-orang yang survive, yang berjaya menamatkan perkhidmatan ni, tak kisahlah yang dapat bencen ke tak dapat bencen ke, adalah orang-orang yang bagi saya orang-orang yang dah bersedia dan dalam fikiran, dalam hati tu memang dah aku memang seorang tentera dan dah faham dah apa tugas dan tanggungjawab tentera ni. Jadi boleh nak masuk tentera, tapi bab gaji, pendapatan, kemudahan semua tu, sebab saya pun banyak bercerita dekat dalam YouTube, tentera ni banyak kemudahan, banyak itu, banyak ini, dapat rumah dan sebagainya. Benda tu letak nombor 2. Yang penting kena ada minat dan bersedia untuk menjadi seorang yang akan mengorbankan diri demi nak mempertahan bangsa, agama dan negara. Begitu. Jadi macam-macam persepsi masyarakat tentang bukan persepsi masyarakat, persepsi anak muda yang ingin masuk tentera. Jadi itu pada persepsi yang baik. Mestilah ada persepsi negatif masyarakat sepanjang kapten jadi tentera ataupun sepanjang yang berlaku di Malaysia. Apakah apakah ATM selalu hadap dengan persepsi negatif masyarakat orang? Faham. Saya faham soalan tu. Okey, antara persepsi negatif lah yang kita orang dapat. Okey, dia askar ni, kita orang sebenarnya tak boleh exposekan diri sangat ataupun tak boleh terlibat sangat dengan social media lah. Jadi adalah benda-benda yang kita orang tahu dan kita orang tak tahu apa yang terjadi dekat dunia social media lah, bukan dunia sebenar ni. Ya. So bila saya intai-intai dekat social media masa saya dalam tentera ataupun lepas saya dah berhenti daripada tentera, antara persepsi negatif yang saya dapat antaranya, tentera ni satu pekerjaan yang low class, tentera ni bodoh, tak ada pelajaran, tentera ni gaji rendah, tentera ni jahat, tentera ni banyak masalah, tentera ni tak ada masa depan, tentera ni tak tahu apa-apa. Banyak lagi yang kadang-kadang membuatkan saya panas lah. Tapi bila nak faham balik, diorang tak pernah rasa pun kehidupan sebagai seorang tentera. Jadi bila diorang tak kenal, macam tadi lah, siapa tadi bagi tahu? Tak kenal mata tak cinta. Jadi apa yang saya boleh buat sebagai seorang content creator yang sekarang ni lah, dan alhamdulillah saya pun mendapat sokongan kawan-kawan pegawai-pegawai yang lagi senior untuk saya punya channel YouTube ni, untuk terus bagi info, bagi penerangan, bagi pendedahan pasal dunia tentera ni. Jadi kita tak boleh nak tutup mulut orang lah. Jadi apa yang saya boleh buat, saya educate orang. Saya cerita apa tu tentera, macam mana tugas dia, apa kebenaran dia. Dan mungkin itu persepsi yang orang dapat, mungkin ada kemengena dengan zaman-zaman dulu lah. Saya akui zaman-zaman dulu mungkin ada satu zaman tu yang di mana kalau seseorang tu belajar tak pandai, dia punya pilihan terakhir dia untuk meneruskan hidup adalah menyertai tentera. Sebab tentera ni pada zaman dulu kalau ada SRP pun dah boleh join lah. Tapi seiring dengan arus pemodenan, nampak baru Google. Lepas dunia tentera ni pun pelan-pelan ditambah baik dari segi pendidikan, dari segi aset, dari segi pekerjaan, gaji dan sebagainya lah. Jadi kalau nak kata tentera ni masih lagi ditakut lama, tentera ni bodoh, gaji sikit, tak ada masa depan, memang satu benda yang sangat-sangat tak patut lah dan tak tepat. Jadi sebelum nak kata apa-apa pasal tentera, saya cabar, masuklah tentera. Ada
bidang tentera yang tak perlu kita jadi tentera sepenuh masa pun. Kita ada pasukan simpanan, kita ada palapis, kita ada pasukan simpanan tentera laut, tentera darat, yang mana kita boleh join sebagai tentera separuh masa. Jadi join dulu, rasakan apa yang kita orang rasa walaupun bukan 100%, dan mungkin lepas tu akan faham dan boleh mengubah persepsi negatif tu. Okey, bagus. Dengan apa yang Kapten cakap tadi, masyarakat zaman sekarang ni, diorang asyik anggap benda tu semua diorang tak masuk. Macam Kapten cakap tadi, diorang judge TUDM ni buat apa je kan, ATM kan, kalau apa-apa bencana jadi kat Malaysia ni pun lambat sampai lah jadi kan. Diorang ni suka menghukum. Tapi so biasa itulah netizen Malaysia kan. Okey, tapi saya tertarik dengan apa yang Kapten kongsikan sebelum tadi. Soalan yang sebelum tu berkenaan dengan filem Air Force The Movie. Macam Kapten cakap, sekarang ni banyak penggiat-penggiat filem banyak buat filem-filem. Macam kita tahu sebelum ni ada Pascal, dan hari tu saya tengok untuk tayangan awal untuk filem Air Force The Movie, sebab saya memang minat. Saya tunggu lama saya tengok. Macam Zaflog dia dah review kan, macam-macam tempat lah YouTuber lain. Jadi saya ada antara orang yang terawal untuk pergi. Jadi saya tengok review macam komen-komen di TikTok, YouTube, dan orang-orang ramai bercakap mengenai filem Air Force The Movie tu sendiri. Adalah impak positif yang mana dapat kita ambil. Dan benda tu walaupun dia fiction, tapi kalau sebagai seorang rakyat Malaysia yang biasa ni kan, rakyat awam ni, kita rasa macam wow, inilah pengorbanan sebagai seorang wira negara. Jadi apakah impak macam filem-filem yang bertemakan patriotik, yang menunjukkan pengorbanan wira-wira negara ni kepada tanah air kita, kepada masyarakat dan negara? Pada apa pendapat Kapten sendiri? Pendapat saya, kalau filem-filem yang bertemakan tentera ni ditayangkan, dibuat untuk rakyat Malaysia, satu, pendedahan lah kepada orang awam tentang dunia tentera. Sebab kita tahu dunia tentera ni sangat-sangat sekretif, banyak rahsia, banyak benda yang tak didedahkan atas faktor-faktor keselamatan lah. Tapi disebabkan terlampau banyak sangat orang yang bercakap-cakap, lebih lagi benda yang tak betul pasal tentera, jadi adalah pihak-pihak production, pengarah dan sebagainya ada inisiatif untuk buat filem-filem ni. Tambah-tambah pula bukan sekadar nak mendedahkan orang awam tentang dunia tentera, tapi juga nak menanamkan rasa cinta pada negara lah, untuk memahami erti pengorbanan seorang tentera, supaya yang tonton yang bukan tentera ni pun boleh rasa ada semangat nak cintakan negara, boleh orang kata mungkin berkorban untuk negara, tapi daripada sudut ataupun daripada segi yang diorang mampu. Tak semestinya nak kena jadi tentera untuk nak berjasa pada negara lah. Macam orang-orang yang biasa ni, kalau bayar cukai tak miss pun, itu pun pengorbanan juga tu. Itu pun satu kita punya orang kata, kita punya jasa pada negara lah, untuk memastikan negara punya ekonomi terus maju dan sebagainya dari segi pembangunan. Jadi alhamdulillah, saya pun ada ramai berkawan dengan artis-artis sekarang ni. Jadi artis-artis ni pun ramailah bagi tahu dekat saya, nanti insyaAllah akan banyak lagi keluar. Nanti pun bukan sekadar filem Misi Bagara, iaitu sudut sebenar ataupun kisah benar tentang peristiwa Black Hawk Down yang berlaku di Somalia, yang mana filem Black Hawk Down pada tahun 1992 kalau tak silap saya. Misi tu tak ceritakan tentang pelibatan tentera Malaysia, yang mana memberi impak yang besar sebenarnya, yang telah menyelamatkan tentera US yang terkandas dan dikepung oleh pengganas Somalia lah pada waktu itu. Dan juga insyaAllah nanti tahun depan akan ada juga filem berkenaan dengan Maritim Malaysia, iaitu filem Coast Guard yang akan ditayangkan juga untuk nak memperkenalkan. Selalu orang cerita pasal tentera je kan, tapi sebenarnya Malaysia pun ada Coast Guard yang mana berkorban dan sebagainya, yang menjalankan misi-misi untuk mengawal dan melindungi sempadan Malaysia. Itu pun salah satu ataupun salah satu cabang yang penting lah dalam nak mempertahankan Malaysia ni lah daripada diserang oleh anasir luar. Faham, Kapten. Okey, kita ni sebagai seorang pelajar media lah, gitu kan? Ya, betul. Kita macam kena tahulah juga tentang movie-movie ni. Mana tahu, tak lama lagi Kan? Kapten pula jadi artis tu.
Karakter pula yang membarisi barisan pelakon kan. Kita pula producer. Okey, dah ada orang dalam macam tu. Tapi macam kita cakap tadi memang saya semangat tau. Macam uish, memang kena tunggu ni. Ni kita dapat. Kita pun macam secret awal lah. Dah leak dah sikit. Macam orang lain tak tahu. Siapa yang dengar podcast ni, dia akan tahulah. Patricia? Kita akan buat conclusion lah. Sebab kita buat kata pepatah masa mencemburui kita. Kita pun dah di akhir waktu kan. Ya. Okey, kita akan buat konklusi untuk kita punya podcast sebentar tadi. So conclusion dia, kita kan punya tajuk kenegaraan. Yes. Antara kerjaya ataupun pengorbanan. So kat sini kita dapat tengok lah, bukan setakat kerjaya. Dia memang boost lah actually, betul tak? Salah lah kalau netizen kat luar sana tu condemn yang tentera ni apa je buat kan. Jadi kalau kita sembang secara direct dengan mereka-mereka yang berkhidmat dalam tentera ni, baru kita tahu kan. Diorang ni just tengok apalah buat kajian sendiri je kan. Ya, jangan assume benda yang bukan-bukan. Tak pasti, jangan kongsi. Ya, betul tu. Okey, jadi untuk mengakhiri sesi kita ni, kita nak tanyalah harapan Kapten terhadap anak muda yang mana yang mungkin suatu hari nanti yang nak mencuburi kerjaya sebagai seorang tentera, yang mungkin mereka teringin kan tengok macam Hari Kebangsaan pun kalau saya tengok sendiri pun part-part yang paling menarik adalah part pembarisan yang mana kita tahu ATM akan memperagakan dia punya kontijen dia dengan pelbagai aset-aset udara. Yang mana saya tengok boat pun daripada dekat laut pun ke darat tau. Waktu tu saya tunggu part tu je. Tak, saya tak tunggu part tu, Iman. Saya tunggu part tu UDM cakap dekat tu. Mike, yang dekat waktu flight jet fighter tu. semua tu. Part tu paling menarik. Bukan tu je, kalau macam saya ada miss mana-mana scene kan, saya akan tengok balik dekat YouTube. Saya akan buka balik. Aiman. Jadi apa harapan Kapten kepada anak muda yang mungkin akan berkhidmat sebagai tentera suatu nanti? Harapan saya, anak-anak muda kalau memilih tentera sebagai jalan hidup anda selepas ini, alhamdulillah bagus. So macam saya bagi tahu tadi, tentera ni adalah bukan sekadar kerjaya, tapi adalah salah satu kehidupan lah, senang cerita saya cakap. Sebab totally kita akan masuk ke dalam satu dunia yang berbeza daripada dunia awam, di mana kita akan diajar, dilatih kekuatan mental dan fizikal, diajar untuk sayangkan negara, kenapa kena sayang negara, kenapa kita berkorban dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga, bukan sekadar menceburi bidang tentera untuk kerjaya sahaja, tapi tanamkan minat daripada awal. Buatlah research. Sekarang ni zaman internet, semuanya di hujung jari. Jadi dapatkanlah maklumat-maklumat yang sahih daripada sumber-sumber yang sahih berkenaan dengan cara nak menceburi bidang tentera, mana nak apply, bila iklan dia, apa keperluan dia, kelayakan dan sebagainya. Jangan cari dekat sumber-sumber yang tak sahih, sebab sekarang ni ramai je orang yang tanya saya. Tapi bila saya cek balik, sumber-sumber yang diorang dapat adalah sumber-sumber yang daripada TikTok, daripada dan sebagainya lah, yang mana sumbernya semua tak sahih. Jadi carilah daripada sumber yang sahih, daripada website-website rasmi yang mana Kementerian Pertahanan dan juga ATM pun dah banyak sediakan bagi anak-anak muda ni untuk dapatkan info dan maklumat. Kepada yang mungkin sekarang ni dah dapat peluang untuk memasuki temuduga tentera dan mungkin dah berjaya dalam temuduga yang akan masuk dalam bidang tentera, dalam dunia latihan dan sebagainya, semoga Allah pemudahkan perjalanan anda sebagai seorang tentera. Kuatkan mental dan fizikal. Memang bukan senang, tapi kesenangan itu bukannya datang dengan mudah. Dia kena datang dengan kesusahan dulu, dan insya-Allah bila kita dapat kesenangan tu nanti akan rasa berbaloi segala pengorbanan yang kita dah lalu. Sebab tu kita dalam fasa latihan dan sebagainya lah. Okey, yang tu lah bawa kata pepatah. Bukan senang nak senang. Memang kena susah adik-adik. Memang kena susah para pendengar kita semua. Okey, yang ni sajalah untuk podcast kita. Kita dah sampai ke akhir rancangan. Kalau tak kita nak borak panjang lagi. Kalau tidak ni sampai esok pun boleh. Banyak sebenarnya kita cakap ni, tapi maybe kita akan sambung di lain sesi lah kan. Okey, kita mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Kapten Pesara Rais Hamid daripada TUDM yang mana telah berkongsikan dia punya cerita, sedih, duka, lara bersama kita, dan juga dia punya pengalaman, dan juga yang paling penting masa.
masa kapten untuk kita. Betul. Betul. Bukan senang tau kita nak dapat jumpa. kapten macam ni. Orang yang berpengalaman kan, lama. Betul. Lebih daripada 10 tahun dalam TUDM ni. Ya. So itu sahaja daripada kami. Jangan lupa untuk terus dengarkan episod yang akan datang di podcast Sosiowara. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Kita mau mantap. Alhamdulillah. Dah settle lah kita punya sesi. Lambai. Okay, ni sesi interview dorang buat untuk dorang punya projek SEM 3. Bawah tajuk apa? Ada tajuk ke? Ada tentera tema. antara kejayaan dan pengorbanan. So itulah dorang pilih aku untuk jadi dorang punya panel. Sepatutnya ada 2 panel macam tu lah. Aku dengar daripada aku punya manager kan. Manager tu bini aku lah. Okay. Jadi dia banyak dia yang ambil info apa semua. So aku pun hari-hari aku busy. Alhamdulillah dah berjaya selesaikan. Kita doakan adik-adik ni supaya dapat markah yang tinggi. Markah tak kena potong. Dan semoga aku punya pelibatan ni bolehlah membantu sikit kan diorang punya projek ni. Supaya dapat ni lah. Diorang ni student Meskom. Aku haram aku tak tahu benda Meskom lah benda lah. Aku ras. Komunikasi dan pengajian media. Aku kan askar. Mana aku tahu benda ni. Kan. Dia dah berhenti askar baru tahu. Itu pun TikTok. Yang tu je lah tahu. Jangan lupa share, Like, komen. subscribe. Tu. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Okay, jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya.